Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Garasi TV, edisi malam 24 hari bulan 6 tahun 2021. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada 15 September 2020, Israel, UAE dan Bahrain dengan secara rasminya menormalisasikan hubungan mereka dengan menandatangani perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Abraham Accords di White House US. Presiden Donald Trump ketika itu menyatakan perjanjian ini bakal mengubah sejarah. Untuk makluman, Bahrain dan UAE sendiri adalah negara Arab pertama yang menjalinkan hubungan dengan Israel sejak Mesir pada tahun 1979 dan Jordan pada tahun 1994. Perjanjian Abraham ini dianggap sebagai kesepakatan abad ataupun deal of the century yang dikatakan sebagai salah satu rancangan untuk mengawal semua negara Arab supaya tunduk kepada Israel. Baik, ini satu topik yang menarik tuan-tuan, kerana di sebalik pandemik ini apa semua, kita terlupa bahawa semakin hari semakin banyak negara Islam rupanya telah menandatangani perjanjian dengan Israel atas nama kononnya untuk satu normalisasi ataupun satu perjanjian yang kononnya hanyalah untuk perjanjian biasa saja. Tetapi sebenarnya ia seolah-olah mengiktiraf ataupun memang secara langsung mengiktiraf hubungan mereka dengan Israel. Baik, untuk mengupas isu ni Tuan Haji. Ya. Ramai. Saya tunggu nombor trafik loh. Berapa siapa report nombor trafik sekarang? 218 kita hello dulu aja sampai trafik ready untuk masuk. Prof, saya nak tanya Prof, setakat yang Prof tengok ni update tentang krisis sebelum kita pergi ke Abraham Accord ni. Prof update sikit 2-3 hari ni saya tengok masih ada pertempuran, masih ada tangkapan agak berleluasa, cuma media tak cover. Sebenarnya tak sejuk tu di Baitul Maqdis dan di juga Gaza tak sejuk. Mungkin Prof ada maklumat mengenai suhu panas yang masih ada berlarut dalam tempoh seminggu ni. Ya, betul Haji dan juga SK. Belum sejuk lagi. Lebih-lebih lagi bila Israel ada Perdana Menteri baru, iaitu Naftali Bennett. Dan kita tahu bahawa Bennett, pegangan beliau adalah beliau tidak mahu iktiraf negara Palestin yang merdeka. Itu adalah Perdana Menteri sekarang. Kalau nak ikutkan antara Bennett dengan Netanyahu ni, Bennett ni lagi teruk. Kerana beliau ingin menjarah tebing barat sebanyak mungkin yang boleh. Dan Baitul Maqdis Timur tu, yang sekarang ni menjadi rebutan Haji dan SK, sebenarnya itu adalah idaman Bennett itu sendiri. Jadi bila Haji tanya pada ketika ini belum sejuk lagi, sememangnya belum sejuk. Dan bagi saya, masalah Palestin dan Israel ini tidak akan sejuk. Cuma saya nak petik kata SK tadi, perkataan SK menggunakan normalisasi. Dan kalau kita pergi negara Arab, kalau kita lihat secara rambangnya, negara Arab dia benci sangat kat Amerika. Memang betul. Itu persepsinya. Kalau kita pergi ke negara, pergi ke Riyadh, pergi ke Dubai, ke Amerika adalah dikatakan idaman mereka. Restoran fast food pun, SK, kalau Haji, yang tak ada kat sini, memang melambat-lambat kat sebelah Arab tu. Dan kereta-kereta, dia kereta Jerman tak pandang. Dia semua pakai kereta Amerika. Itu GMC. yang dikatakan, ya, GMC, Chrysler, Chevrolet, yang besar-besar tu. Yang tak ada kat Amerika, memang ada kat negara Arab. Ini dikatakan persepsinya. Sama juga dengan normalisasi dengan Israel. Secara luarannya, kita di sini, nampak pantang larangnya kita sebut Israel di sini. Tapi di negara Arab sebenarnya, sebelum perjanjian Abraham ni lagi, sememangnya mereka melihat Israel itu adalah perkara biasa. Bukan pantang larang lagi. Jadi ini bezanya antara pemikiran kita di sini dengan pemikiran orang Arab di sana tentang berkait Israel itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada yang baru mengikuti kita ada 500 orang dalam talian. Baik, terima kasih. Malam ini tuan-tuan, kita ada satu topik special, iaitu yang akan menyentuh mengenai satu perjanjian yang dipanggil perjanjian Ibrahim, di mana beberapa negara Arab rupa-rupanya, sama ada tuan-tuan sedar atau tidak, sebenarnya telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Israel. Baik, bersama kita malam ini
Pada yang baru masuk, kita ada Dr. Azmi Hassan yang berbaju biru, kacak orangnya. Memang orang yang paling sesuai lah, layak untuk mengupas ini. Dan sudah tentu bersama kita yang kita anggap sebagai pakar kewartawanan dalam bidang Timur Tengah ni, Tuan Haji Zainal Ahmad dan Jana Rashid Ahmad. So Tuan Haji, nampaknya dah lebih 500 orang online, maknanya kita boleh terus masuk ke gear 1. Silakan Tuan Haji. Dr. Azmi, saya nak tanya tentang Abraham Accord ataupun perjanjian Abraham yang saya dah sebut tadi 15 September 2020 telah ditandatangani. Saya tak mau elaborate panjang, tapi saya serahkan kepada Prof untuk elaborate supaya masyarakat Malaysia faham apa itu Abraham Accord. Yang disebut dalam perkataan media menyebutnya sebagai new normalization, tapi mereka menyembunyikan nama sebenar, iaitu perjanjian Abraham Accord. Boleh Prof jelaskan supaya semua orang dapat gambaran jelas apa sedang berlaku. Ya Haji, terima kasih. Dua ungkapan yang penting adalah Ibrahim itu sendiri, kita tahu siapa itu Ibrahim, dan juga accord. Mereka tak menggunakan agreement, tapi accord. Accord adalah dikatakan lebih tinggi lagi banyak berbandingkan dengan perjanjian biasa. Dan kita tahu bahawa ianya diusahakan oleh Trump, Presiden Trump pada ketika itu. Dan Trump, dia akan dikatakan, dia nampak je macam bodoh. Nampak je tindakan dia macam sembrono. Tapi setiap perbuatan dia tu ada maksud dia. Jadi sebab itu beliau menggunakan Ibrahim Accord. Dan Haji, bila Haji sebut 15 September tu, 15 September adalah satu hari yang saya ingat. Bukan saja tahun lepas, tetapi 2 tahun lepas apabila Mufakat Nasional dikatakan dimeterai 15 September juga. Kenapa saya ingat 15 September adalah kerana kalau sebut yang bila SK sebut saya handsome tu, 14 September adalah hari jadi saya. Jadi sebab itu saya ingat 15 September. Jadi pentingnya Ibrahim Accord ni adalah bila SK menyebut normalisasi antara negara-negara Arab terutamanya dengan Israel itu sendiri, dan dimuktamadkan dan iktirafkan melalui perjanjian apa dikatakan Accord Ibrahim ini. Dan Trump menggunakan kedua-dua ungkapannya ada sebabnya. Dan perjanjian ini ataupun Accord ini adalah normalisasi negara Arab, iaitu dua negara, iaitu Bahrain dan juga Emirat Arab Satu dengan Israel. Masalahnya, sebelum ini, kedua-dua negara ini tidak pernah bermusuh dengan Israel. Mereka tak pernah bermusuh. Dan mereka banyak berdagang sebenarnya. Tetapi secara tersirat. Dan apa yang dilakukannya adalah untuk dikatakan mengofisialkan, mengrasmikannya sahaja. Jadi selepas Emirat dan juga Bahrain menandatangani perjanjian Accord ini atau perjanjian Ibrahim ini, dua lagi negara turut serta, iaitu Sudan dan juga Maghribi. Dan seperti kata Haji kata tadi, Trump mentabik dada bahawa ini adalah perjanjian yang hebat sekali. Kerana beliau mengatakan bahawa selepas ini ada 2-3 lagi negara Arab yang akan turut serta Bahrain dengan UAE bersama-sama dengan mengiktiraf Israel. Apakah negara Arab tu? Kita sama-sama boleh dikatakan membuat tekaan. Tapi tak molek kita sebut namanya. Tapi kita tahu negara Arab yang dikatakan yang amat diidami oleh Israel supaya mengiktiraf Israel itu sendiri. Kenapa ini penting adalah Haji SK adalah kerana tiadanya hubungan diplomatik ini adalah satu senjata yang paling kuat yang boleh kita kenakan kepada Israel. Jadi bila negara Arab dah bersetuju menjalin hubungan diplomatik, senjata tu dah hilang. Dan kalau kita lihat sosek-sosek dalam seminggu dua ini, Israel bukan saja nak menjalin hubungan dengan negara Arab. Bagi saya itu tak penting bagi mereka. Kerana negara Arab dah ada dalam tangan mereka. Mereka ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam di Asia Tenggara. Dan ini 3 negara. Malaysia, Indonesia dan Brunei. Itu saya katakan idaman mereka. Kalau Israel boleh menjalin hubungan dengan negara Islam di sebelah Asia Tenggara, maka itu yang dikatakan sebagai coup. Iaitu dikatakan sebagai rampasan yang mereka dapat, yang mereka idamkan selama ini. Jadi ini dikatakan permainan. Permainan White House, permainan Tel Aviv, bagaimana untuk menipu negara Arab. SK dan Haji. Doktor, saya pun terkejut sebenarnya apabila membaca
kenyataan yang dibuat oleh kerajaan Israel bahawa mereka sedang dalam istilahnya mengintai untuk menjalinkan hubungan di negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia yang dikenali sebagai negara Islam. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, Doktor, saya nak tanya, mungkinkah perjanjian ini akan, kalau mereka yang enggan bersama ini akan mendapat tekanan-tekanan tertentu? Seperti Indonesia yang memerlukan, boleh dikatakan semua negara lah perlukan bantuan kewangan. Selain itu nak beli kelengkapan peralatan tentera, nak beli jet dan apa semua. Itu belum masuk lagi perkara-perkara lain yang menyentuh hubungan antara negara kita, contohnya Malaysia dengan Amerika sebagai kuasa besar. Jadi apabila benda ini timbul, sekiranya tidak ada usaha untuk menyahut, adakah ia memberi kesan yang besar kepada negara kita? Dalam arti kata lain, sekiranya Malaysia terus tidak mahu menyokong kedaulatan Israel, adakah semacam tekanan yang lebih besar akan mula diberi kepada negara kita? Betul? Ya, SK, tekanan itu memang tetap ada. Tapi walaupun kita sebagai sebuah negara kecil, kita kena pandai. Dia macam di Laut Cina Selatan lah. Ada dua kuasa besar, China dan Amerika Syarikat. Malaysia pintar ataupun kita kena pintar menggunakan kedua-dua negara ini. Kedua-dua negara ini berseteru di Laut Cina Selatan. Kita sebagai negara kecil macam mana nak gunakan perkara ini untuk kepentingan kita. Dia sama juga dengan Israel. Sudah pasti ada tekanan-tekanan yang boleh dilakukan dalam hal ini. Saya ambil contoh 3 minggu lepas lah. Tekanan yang dikatakan mungkin tekanan tersirat. Apabila pesawat Israel meminta kebenaran untuk melalui ataupun menggunakan ruang udara kita. Kita benarkan. Tak ada isu itu, kita benarkan. Tetapi Israel boleh menggunakan perkara ini untuk menunjukkan bahawa Malaysia sebenarnya bukan musuh Israel. Jadi itu tekanan yang tersirat sememangnya telah digunakan. Tekanan yang dikatakan yang tersurat, kita tak risau sangat, kita boleh menangkisnya. Tetapi tekanan secara diplomasi, tekanan yang sukar untuk dibaca, ataupun dikatakan mereka melakukan kerja-kerja hacking umpamanya, itu yang dikatakan amat tekanan yang perlu kita berhati-hati. Kerana Israel walaupun jauh daripada kita, mereka mempunyai rakan yang begitu akrab di sini. Berbalik kepada pesawat Israel yang lalu tu, dia nak pergi ke Singapura. Dan pesawat ini saya rasa ini bukan pesawat komersial biasa. Ini adalah pesawat yang mengandungi dikatakan teknologi intelligence ataupun perisikan. Jadi kenapa mereka menuju ke Singapura, kita tak tahu. Nak singgah saja mungkin itu bukan caranya. Kemungkinan Singapura juga berminat untuk memperolehi teknologi sedemikian. Jadi tekanan yang tersirat beginilah yang kita katakan kita kena perlu pandai. Kita perlu pandai menggunakan kita sebagai negara kecil bagaimana untuk menghadapinya. Saya ingat contoh Indonesia dia pandai. Bila saja ada masalah dengan Malaysia, mereka pandai menggunakan isu itu untuk menaikkan semangat nasionalis rakyat mereka. Kita belum lagi menjerumus ke tahap itu. Kita ada masalah dengan Indonesia umpamanya dengan Singapura, itu saya lihat perkara yang kecil. Tapi bila Israel masuk campur sebagai untuk memulas tangan kita supaya mengiktiraf mereka, itu yang dikatakan amat ditakuti, kerana apa yang mereka lakukan adalah secara berselindung, secara tersirat, dan teknologi risikan mereka adalah dikatakan first class, kelas pertama. Dan mereka ada rakan di sini, dekat saja dengan kita. Jadi itu yang paling kita bimbangi sekali. Doktor, saya tak mau sembunyilah, dunia pun nak kiamat, kita pun tak payahlah sembunyi. Singapura adalah sekutu Israel yang paling kuat. Daripada era tegang kita dengan Singapura walaupun bersahabat pada tahun 80-an, kita tahu pertama adalah yang bersuara menjemput Malaysia, Indonesia dan Brunei menyertai apa dipanggil memahami Israel adalah duta besar Israel di Singapura. Di mana walaupun Israel ada duta di Thailand dan juga di Filipina, tapi duta Singapura yang bercakap. Pada era kita mengalami ketegangan dengan Singapura, Singapura dengan jelas menunjukkan mereka menerima khidmat nasihat dan kepakaran ketenteraan daripada Israel.
Malah kita tahu bahawa ejen Mossad yang beroperasi di Asia Tenggara juga berpangkalan di Singapura. Tapi rasanya sekarang, apakah Perdana Menteri Singapura Sean Loong akan menggadai hubungan diplomatik yang kurang tegang selepas bapaknya dan era Tun Dr. Mahathir berakhir dengan membiarkan Israel menggunakan Singapura sebagai platform untuk menimbulkan rasa tak senang Malaysia, Singapura, Malaysia, Indonesia dan juga Brunei. Maukah Singapura buang tak judi tu yang mungkin menjerumuskan dia kepada kemarahan orang kita? Haji, bila Haji sebut Singapura tu, saya pun sambutlah. Sebenarnya saya tak sebut. Kenapa saya tak sebut adalah kerana pada 2003 di Parlimen Singapura, Menteri Luar pada ketika itu, Profesor Jayakumar telah menyebut nama saya dan saya bangga. Nama saya disebut dalam Parlimen Singapura. Tapi yang disebut itu adalah sesuatu yang tidak elok. Dia kata Azmi Hassan. Saya sebutlah. Ya. Dan saya bubuh dalam resume saya sebab tak ramai yang disebut nama dalam parlimen di luar negara. Singapura. Mungkin saya seorang saja sebagai seorang akademik. Menteri Luar tu kata Azmi Hassan itu adalah seorang penghasut perang di kalangan orang-orang Melayu. 2003. Dan saya bukan cakap main-main ni, cakap betul. Dia sebut dalam Parlimen semua. Kenapa dia maksudnya ada di handset Singapura? Ada di handset Parlimen Singapura? Ya, ada di handset. Maknanya tidak boleh dinafikan. Kenapa disebut itu adalah pada ketika itu 2003, Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir. Dan kita ada masalah dengan Singapura, terutama sekali dengan masalah air 3 sen 1000 galen tu. Dan saya banyak menulis artikel dalam berita harian pada ketika itu yang pedas-pedas, yang panas-panas. Itu yang Singapura tak suka tu. Tapi berbalik pada soalan Haji yang Seng Long tadi, Seng Long ni kira pandai juga, bijak. Memang bijak orangnya. Kerana 2017 Haji, Netanyahu, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Israel, pergi melawat Singapura. Tapi Seng Long mengarahkan media Singapura jangan hebahkan cerita ini. Kerana nak menjaga hati jiran-jiran Singapura, iaitu Malaysia dan Indonesia. Dan bila Netanyahu membuat lawatan rasmi, ini lawatan rasmi ni, satu berita pun, bantahan ataupun apa-apa jua bantahan yang keluar daripada Malaysia dan Singapura dan Indonesia. Satu benda pun tak ada. Padahal Netanyahu orang yang kita pantang larang lah, kita suka melawat jiran itu, jiran kita yang paling dekat, satu berita pun tak ada keluar. Jadi ini saya bagi kredit pada Seng Long kerana tidak mahu membesarkan isu ini. Kerana dia tahu, dia nak jaga hati jiran-jiran dia, Malaysia dan Singapura. Jadi bagi saya nak jawab soalan Haji tadi, Singapura akan menggunakan segala taktik strategi dia, akan menggunakan Israel untuk, ataupun Israel menggunakan Singapura dan Singapura membiarkannya untuk memujuk Indonesia dan juga Malaysia supaya mengiktiraf sekurang-kurangnya mengadakan hubungan diplomatik ataupun sekurang-kurangnya mengadakan hubungan dagang lah mula-mula dulu. Dan jangan lupa, Indonesia ada hubungan dagang dengan Israel. Memang ada. Tapi taklah sebanyak. Kita harapnya kita tak ada lah. Jadi itu dia katakan bahawa Singapura begitu pintar sekali. Dia sama juga Haji dan juga SK pada 2014. Amerika nak meletakkan askar-askar Marine di Selat Melaka kerana pada ketika itu kes lanun begitu banyak sekali. Kuala Lumpur kata tak boleh. Jakarta kata pun tak mahu kerana kehadiran Marine Amerika di Selat Melaka akan menimbulkan masalah. Tapi Singapura kata dia tak, dia paksa. Dia paksa Malaysia, dia paksa Jakarta untuk menyertai bersama-sama dengan Amerika itu. Jadi bagi saya Singapura ini walaupun negara kecil tapi mereka pintar berstrategi. Jadi itu bezanya antara pemimpin Singapura dengan pemimpin-pemimpin di negara jiran yang lain. Dr. Azmi, sebagai rakyat marhain ataupun orang biasa yang bukan mahir dalam hubungan tentang antara negara, hubungan luar antarabangsa dan sebagainya. Mungkin Dr. Azmi boleh explain kenapa pentingnya bagi Israel
mereka mengadakan hubungan, kita tak campur Indonesia apa semua, kenapa antara Malaysia, kita petik Malaysia contoh, cukup. Kenapa mereka nak sangat, walaupun dia tahu negara Malaysia ni memang cukup anti dengan dia orang. Hubungan kita tidak pernah ada pun hubungan diplomatik. Dan dia orang pun tahu negara Malaysia ni adalah sebuah negara Islam. Tapi pada masa yang sama, mereka cuba juga untuk menyelit, kalau tak pun fully 100% hubungan diplomatik, mungkin dengan hubungan niaga dulu, tetap mahu bekerjasama dengan Malaysia. Walaupun dia tahu sentimen orang Malaysia ni dengan Israel ni tak dedah lah punya benci. Silakan Tuan. Dia harga hubungan antara Kuala Lumpur dengan Tel Aviv itu dia sama mahalnya hubungan Tel Aviv dengan Riyadh, Arab Saudi. Dia punya harga tu, dia punya saham tu sama mahal. Dan bila SK bercakap kita ni dikatakan memang tak nak, dia samalah kalau kita nak pujuk girlfriend kita, lagi girlfriend kita tak nak, lagi itu yang kita nak. Dia sama juga dengan Malaysia. Sama juga. Dan Malaysia, SK dan Haji, di kalangan negara-negara Islam, kita adalah model. Model yang baik, yang sepatutnya dicontohi oleh negara-negara Islam yang lain. Dan Israel tahu, kita sememangnya anti dengan Israel. Dalam pasport kita, hanya nama Israel saja yang dikatakan dicop. Kita tak boleh pergi sana. Dan itulah yang Israel mahukan. Walaupun kita negara kecil, walaupun kalau terjalinnya hubungan diplomatik, perdagangan kita taklah seberapa, dia sama tak dengan UAE, terjalinnya hubungan diplomatik dengan Israel, hubungan dagang 100 million US dollar terjalin serta-merta. Tapi di Malaysia ni, tak adalah banyak hubungan dagang yang akan terjalin dari segi nilai jumlahnya. Tetapi dari segi moralnya, itu adalah idaman Israel. Sama dengan idaman dia, mereka nak jalinkan hubungan dengan Riyadh. Tapi bezanya kita dengan Riyadh lain tau. Kita pandang Israel lain, Riyadh pandang Israel lain. Tapi harganya sama. Kerana di kalangan negara Arab, Riyadh adalah begitu berpengaruh. Sama juga dengan Malaysia, di kalangan negara-negara kecil, kalangan OIC ataupun 6 sekali negara berkecuali, Malaysia adalah dikatakan antara negara yang berpengaruh. Dan kalaulah, okay, Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, itu dikatakan amat perkara yang dikatakan deal of the century lah, mengalahkan perjanjian Ibrahim ni. Itu yang dikatakan bahawa kita kena pertahankan. Deal of the century. Ya, deal of the century, kerana kita tak boleh menjangka bahawa kita akan menjalinkan hubungan dengan Israel. Tapi Haji dan SK, saya suka makan pisang kaki. Pak Simon, pisang kaki, tahu tak? Pisang kaki. Ya. Dan pisang kaki yang paling sedap sekali adalah yang namanya Sharon. Okey, jenis Sharon. Dan pisang kaki ni banyak ditanam di tebing barat. Dan kebanyakannya ditanam oleh orang Palestin. Tapi dalam kawasan yang dijajah oleh Israel. Jadi memang saya mengidam pisang kaki itu. Tapi oleh kerana kita tidak boleh dikatakan memberi sokongan kepada Israelnya, saya tolaklah pisang kaki yang berjenama Sharon itu. Cuma saya nak beritahu orang lain lah. Kalau tengok pisang kaki Sharon tu, berhati-hati. Dia ada yang daripada Greece pun ada. Tapi jangan datang daripada tanah jajahan tebing barat. Itu kita nak kena elakkan. Takut manalah tahu kan. Dia memang sedap. Saya pernah rasa dia memang sedap. Tuan Haji, Doktor, saya nak lari sikit Tuan Haji, Doktor, daripada topik ni, tapi masih dalam ruang lingkup topik ni, saya nak tanya Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Sebelum kita pergi lebih jauh. Tuan Haji, kita duk bercakap yang kita tak nak buat hubungan dengan Israel apa semua ni, hubungan diplomatik pun daripada dulu tak ada. Tapi Tuan Haji mencatat sejarah, jangan lupa, Tuan Haji adalah antara wartawan Malaysia yang pernah menjejak kaki ke Israel dan masuk Tel Aviv dan sebagainya. Memandangkan kita ni nak bercakap dalam topik ini, izinkan saya bertanya dengan Tuan Haji. Sebab kita pun nak tahu, Tuan Haji,
apabila berjejakkan kaki ke Israel, satu benda yang pelik lah sebab hubungan diplomatik tak ada. Bagaimana Tuan Haji melihat Israel dari kacamata orang Islam, orang Malaysia? Tuan Haji, boleh kongsi dengan kami? Prof, doktor, saya makan pisang kaki tu tapi saya beli daripada kedai orang Palestin. Memang sedap. Memang sedap. Dia memang pisang kaki yang sedap. Dan lagi satu untuk pengetahuan anda, bahawa Israel juga adalah pengeluar anggur bagi antara kategori wine yang terbaik di dunia. Dan untuk pengetahuan anda juga, kebanyakan anda yang minyak olive anda kena berhati-hati. Selain pada pisang kaki, minyak olive ni kebanyakannya diimport dalam bentuk pukar, kemudian dibotolkan semula. Maksudnya, kalaulah anda lihat minyak olive tu datang daripada US, saya sarankan jangan belilah. Dia adalah bottling di US tapi adalah minyaknya adalah daripada Israel. Dan tidak ada orang Palestin yang menanam minyak zaitun. Mereka tak benar kan. Tanah Palestin yang dirampas sekarang ni adalah tanah yang subur. Begini doktor, saya nak kongsi sikit. Kenapa perampasan tanah begitu banyak dibuat di tebing barat? Dia adalah kata tanah yang subur bagi tanaman anggur. Bagi tanaman olive. Berarti kalau masa saya pergi tu, doktor, tawaran kembali kepada orang-orang Israel yang menjadi warga negara Rusia sedang dibuat dengan besar. Mereka akan diberi tanah dan mereka akan diberi wang dan diberi rumah. Jadi kebetulan bila saya sampai di sempadan Bekaa Valley yang bersempadan dengan wilayah Israel tu, keseluruhan tanah tersebut dirampas adalah kerana dia adalah tanah yang paling subur untuk tanaman pohon zaitun. Dan yang kedua, saya boleh bagi tahu juga pada saudara, kenapa rampasan-rampasan tanah sekarang tidak banyak dibuat di wilayah yang lain? Kenapa diambil di tebing barat yang dipanggil padang pasir tu? Itulah wilayah yang sebenarnya paling subur untuk menanam olive. Kalau orang tanya yang lain, bukanlah tanah, tetapi adalah kerana Israel ekonominya ada 3 aja, doktor. Mereka mempunyai ekspor senjata, iaitu komponen senjata dan senjata. Mereka mendapat hasil yang kedua adalah pertanian dan yang ketiga adalah pelancongan. Cuma saya cerita kata impression saya sampai ke sana untuk yang pertama, apabila saya masuk dan yang doktor sebut memang betul lah. Maksudnya rabai-rabai di sana juga mempunyai pandangan yang sama. Bila saya dibawa ke dalam sinok yang berhadapan the Wailing Wall, dan kemudian ada lebih kurang dalam 40 rabai berkumpul untuk mendengar ucapan rabai yang mengetahui pengajian Torah di Baitul Maqdis. Jadi rabai itu sebut je, dia kata tidak banyak permintaan yang kami minta kepada kamu kecuali pulang ke negara kamu untuk membenarkan sinok didirikan di Kuala Lumpur. Sebab kata dia sinok ada di Indonesia, sinok ada di Thailand. Nah itu saya nak jelaskan, kata bukan saja di peringkat politik pada tahun 2005, ketua rabai yang menjadi rabai ini maksudnya pemimpin Israel nombor 1, pemimpin gereja, pemimpin sinagog Israel nombor 1 pun menyebut dalam ceramahnya kepada saya itu adalah menyampaikan hasrat kepada kerajaan Malaysia sebuah sinagog Yahudi dapat dibuka di Kuala Lumpur. Itu saya share lah sikit. Cuma saya nak tanya dengan Prof ni, Prof. Saya senang dia, Prof menyembunyikan satu benda. Saya kena tembak dulu. Saya yakin Arab Saudi adalah negara yang menjadi broker di belakang kes ni. Bahrain dan juga UAE tidak akan menandatangani perjanjian ni tanpa mendapat restu daripada Saudi. Dan saya percaya dengan Salman, Putra Salman yang ada sekarang ni, selepas saja Bahrain dan selepas saja Prof bagi tahu tadi adalah Morocco, Maghribi menandatangani dengan Sudan. Sudan kerana tak ada duit. Amerika janji kau sign je, kau iktiraf je, kau dapat duit. Akan datang pula Algeria dan juga Tunisia. Tapi saya ada jangkaan Salman akan menandatangani perjanjian. Putra Salman apabila dia yang sedang berkuasa penuh menanti tempoh yang sesuai untuk mengiktiraf Israel. Cuma saya nak tanya dengan Prof, Abraham Accord ni, saya marah adalah kerana dia bertolak kepada begini. Dalam perjanjian tu dia mengatakan bahawa orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi ni sebenarnya boleh bersatu. Kerana monotheism, Tuhan yang sama apabila kamu bertemu di peringkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang saya secara terpribadi telah mengatakan bahawa benda tu rosak akidah dia, dah balik kepada mana mungkin kita dan orang Yahudi boleh berpegang kepada Tuhan yang satu semata-mata berpegang kepada teori yang dicipta oleh Donald Trump bahawa kamu memiliki Nabi Ibrahim di mana pertemuan ini menjadikan kamu menyembah Tuhan yang sama. Tu saya tanya, mengapa negara-negara Arab dan umat Islam tak elaborate tentang perjanjian ni sebenarnya ada berkait dengan akidah, dan sangat memalukan apabila kita disuruh mengakui bahawa kerana Nabi Ibrahim alaihissalam kita dan orang Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Pandangan Prof. Ya, sebab Haji, perkara itu tidak banyak dibincangkan tentang dikatakan dari sudut agama.
dari sudut pegangan akidah kalau nak dikaitkan dengan perjanjian Ibrahim Accord ini. Jadi sebab itu dikatakan bahawa tidak banyak mendapat tentangan. Jikalau kita melihat sudut akidah sememangnya. Sebab itu Trump menggunakan ungkapan Ibrahim. Tapi perlu dikatakan bahawa perlu diketahui bahawa ada ura-ura yang mengatakan bahawa semenjak Presiden Biden mengambil alih, ungkapan Ibrahim itu tidak mahu digunakan. Seperti SK kata tadi, hanya ungkapan normalisasi. Kerana akan digunakan, seperti Haji tadi, akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang akan mengaitkan dengan akidah dan sudah semestinya ianya akan ditolak 100% oleh umat Islam. Tak kiralah di negara Arab ataupun di mana. Tapi itu dikatakan tujuan Trump menggunakan ungkapan Ibrahim adalah kerana pada anggapannya selepas itu, seperti Haji kata tadi, Riyadh dan juga beberapa negara lain akan menyertai bersama-sama dengan Bahrain juga Emirat Arab Bersatu. Jadi ini yang dikatakan bahawa strategi mereka. Bagi saya, kita telah tertipu, umat Islam telah tertipu 103 tahun lepas, iaitu apabila perjanjian di antara pihak British dengan Perancis ketika Perang Dunia Pertama hampir tamat, mereka nak menjarah tanah-tanah Arab yang pada ketika itu dikawal oleh Empire Ottoman. Ottomania. Jadi British mengatakan pada orang Arab pada ketika itu, kamu tentanglah Ottomania dan bila kamu dapat menghalau Ottomania keluar daripada bumi Arab, kamu akan merdeka. Tapi rupanya di sebalik itu, mereka berjanji dengan Perancis, bila tamat saja Perang Dunia Pertama, mereka bahagikan tanah Arab itu sesama mereka. Dan ini memang berlaku. Jadi 100 tahun kita telah tertipu dan hari ini melalui perjanjian Ibrahim, kita mungkin akan ditipu sekali lagi dalam menjual Palestin kira ini. Mereka memanggil perjanjian Ibrahim tapi tidak melibatkan langsung Palestin di sini. Dan nak dikaitkan pada 1916 itu, pada 1917 kita tahu bahawa deklarasi Balfour telah diucapkan. Deklarasi ini cuma 65 patah perkataan saja. Tapi bermula daripada deklarasi Balfour ini 1917, ianya dikatakan 1947 PBB telah mengeluarkan satu resolusi untuk mengambil tanah Palestin pada ketika itu dan dibahagikan kepada rakyat berbangsa Yahudi sehingga sekarang. Dan hari ini perkara itu dikatakan tanah Palestin itu hilang sedikit demi sedikit, terutama sekali di tebing barat. 40% tebing barat pada ketika ini dijarah oleh Israel. Seperti Haji kata tadi, pertama untuk kepentingan strategik dan yang kedua adalah untuk kepentingan ekonomi. Dan bagi saya, kenapa Riyadh dikatakan masih menangguhkan lagi untuk menyertai perjanjian Ibrahim ini adalah kerana keadaan semasa. Dan memang tidak dapat dinafikan putera Salman, putera mahkota Arab Saudi itu memerlukan sesuatu, memerlukan pengiktirafan. Kerana beliau dikatakan telah diherdik kerana terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi. Jadi Salman memerlukan sesuatu. Dan untuk membawa Riyadh bersama-sama UAE dan Bahrain ini adalah dikatakan sebagai satu hadiah yang boleh disampaikan kepada Amerika Syarikat bahawa Salman itu boleh diterima di peringkat antarabangsa. Bukan lagi dianggapkan sebagai seorang pemimpin yang dianggap dalam kategori paria lagi dalam hal ini. Jadi ini yang menyedihkan bahawa sebenarnya kita rakyat Malaysia tak ada kawalan apa yang dilakukan oleh negara Arab. Tetapi kalau 100 tahun kita telah tertipu, takkan hari ini, tahun lepas kita tertipu lagi. Ini adalah kerana beberapa pemimpin negara Islam, dia mempunyai agenda dia tersendiri. Kenapa mahu mengiktiraf Israel itu sendiri? Pertama, untuk diri sendiri. Dan yang kedua, jangan lupa bahawa mereka melihat Iran itu adalah seteru mereka. Dan Israel itu adalah rakan mereka. Dan mereka mahu menggunakan Israel untuk dikatakan
mengherdik Iran, untuk menghadkan pergerakan Iran. Jadi ini yang amat menyedihkan apa yang sedang berlaku di Timur Tengah pada ketika ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang bersama Dr. Azmi Hassan, sudah lebih sebuah 1,100 orang tengah online bersama kita, satu jumlah yang besar bagi topik yang serius seperti ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini kita sedang berbincang mengenai perjanjian Abraham Accord, iaitu satu perjanjian di mana beberapa buah negara Arab telah bersetuju untuk menjalinkan hubungan dengan negara Israel. Itu yang kita tengah bincangkan malam ini, di mana kita nak tengok apakah kesan daripada perjanjian itu pada negara-negara Islam yang lain di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Baik, doktor, saya nak tanya satu soalan. Bila UAE, Bahrain apa semua ni menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel ini, adakah benda ini seolah-olah mendapat restu rakyatnya? Kerana dilihat seolah-olah macam tak ada penentangan pun daripada rakyatnya. Maknanya adakah bila pemimpin Pak Syekh mereka ini setuju menandatangani perjanjian itu, adakah ia mewakili pentadbiran negara itu sendiri ataupun memang rakyat dia pun merestui hubungan itu? Bagaimana doktor melihat? Sebab macam tak ada pun orang kata bantahan ke, parakan ke apa ke. Macam rakyat dia pun reda lah. Sedangkan kita pun tahu orang Islam ni kalau dengan Israel ni cukup marah. Silakan. Ya, SK. Tapi sebelum saya jawab soalan SK tadi, sebenarnya saya nak challenge view malam tadi. Nampaknya tak dapat. Jangan. Ni isu berat. Okay. Ada, SK. Ya, kalau kita lihat di Bahrain dan juga di Emirates, kita tahu keadaan hidup politik di sana. Kalau SK mengharapkan ada bantahan secara terbuka daripada rakyat kedua-dua negara, sememangnya benda tu takkan ada. Saya ambil contoh lah. Contoh tadi saya gunakan contoh katakan di Riyadh. Kalau kita pergi ke Riyadh, Arab Saudi, kita lihat semua barang Amerika. Terutama sekali kalau dia anak-anak gadis, dia kat luar tu berjubah. Tapi di dalamnya dia pakai baju jeans macam biasalah. Jadi yang di luar itu susah kita nak nampak apa yang kita harapkan, itu bantahan. Tapi ketika Israel mengebom Gaza 3-4 minggu lepas, terdapat dikatakan desas-desus bahawa perjanjian Accord ini di Bahrain dan juga di Emirates menimbulkan satu kesilapan besar. Dan pada ketika itu, pada mula-mulanya bila dikatakan pada mula-mula Israel dikatakan cuba menghalau penduduk Palestin di Sheikh Jarrah, Baitul Maqdis Timur, dan mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa, Bahrain dan juga UAE, itu pemimpin mereka merasa serba salah. Kerana rakyat kedua-dua negara cuba memberi tekanan kepada kerajaan mereka melakukan sesuatu. Kerana mereka menjalin hubungan dengan diplomatik dengan Israel. Tapi selepas Hamas campur tangan, iaitu seminggu selepas itu, sebab seminggu sebelum tu Hamas belum campur tangan lagi. Tapi bila Hamas campur tangan, kedua-dua pemimpin di UAE dan juga Bahrain merasa lega. Kenapa lega? Kerana rakyat di kedua-dua negara itu boleh mengalihkan kemarahan mereka kepada Israel kerana menyerang Hamas. Jadi kalau kita lihat, pemimpin negara Arab, dia menggunakan isu ini untuk kepentingan negara sendiri, dan juga mereka menggunakan isu Hamas dengan menuduh Hamas dikatakan menyebabkan perkara ini untuk kepentingan mereka sendiri juga. Jadi SK dalam hal ini, kita tak boleh harap bahawa akan berlaku bantahan secara besar-besaran. Tapi kalau kita pergi secara mendalam, kalau kita bercampur dengan rakyat mereka, bertanya secara individu, secara berselindung, saya pasti majoriti mereka tidak bersetuju. Yang bersetuju adalah pemimpin mereka. Tapi oleh kerana kekangan untuk bersuara dalam perkara ini, seolah-olah satu negara bersetuju. Tapi bagi saya, bukan satu negara yang bersetuju dalam menjalin hubungan normalisasi dengan Israel itu. Doktor,
Waktu perjanjian ni ditandatangani oleh Benjamin Netanyahu dan juga Donald Trump, dua-dua dah tak ada in picture. Maksudnya Donald Trump pun dah kalah pilihan raya presiden dan Netanyahu pun juga telah kalah kerana naik Naftali Bennett ni. Cuma Netanyahu yang sign perjanjian ni, dia kelihatannya lebih neutral. Berbanding Naftali sekarang yang sangat kanan. Kanan dalam istilahnya adalah sangat ekstrim dia punya Zionis dan dia punya Yahudi tu. Apakah dia akan meneruskan perjanjian ni ataupun macam mana? Kalau kelihatan status dia baru seminggu naik kuasa, tak ada hari yang tiada pembantaian dan tiada hari yang tiada kekacauan. Untuk makluman semua yang lupa, Syekh Jarrah penduduknya telah pun dihalau 2 hari lepas. Tuan-tuan jangan lupa, walaupun tuan-tuan duk naik Israel koyak tu sekarang musim derian, tuan-tuan jangan lupa. Jadi koyak derian. Rupa penduduk Syekh Jarrah sekarang dilarang pulang ke rumah masing-masing. Dan tekanan ini bermula 48 jam lalu. Saya nak tanya Naftali ni, dengan Naftali yang lebih ekstrim, apakah kedudukan perjanjian ni? Dan satu saya nak minta juga Prof masuk ke dalam Palestin untuk melihat apakah Naftali akan lakukan, sedangkan dia adalah seorang yang kita anggap paling berbahaya dengan ideologi dia, bukan saja untuk menghalau orang Palestin, ideologi dia dalam ucapan pilihan raya untuk memastikan tiada seorang pun keturunan Arab berada dalam bumi Israel. Ini adalah janji Naftali waktu dia bertanding pilihan raya dulu. Ya Haji, bila Haji sebut Naftali, Perdana Menteri Israel, saya tak nak sebut Naftali. Sebab nama dia manja sangat. Okey, sebut apa? Jadi saya sebut Bennett lah, Bennett. Bennett, Bennett nama keluarga nampak garang sikit. Nama keluarga lah. Okay. Jadi dalam hal ini, tak sampai 24 jam kerajaan Bennett itu ditubuhkan, kedua-dua pemimpin Emiriah dan juga Bahrain mengucapkan tahniah kepada penubuhan kerajaan ini dan juga dikatakan kepada Perdana Menteri Bennett dia sendiri. Dan Emiriah Arab Bersatu ataupun ketua pemimpin Emiriah Arab Bersatu juga menzahirkan supaya dapat bekerjasama dengan lebih rapat dengan kerajaan baru, terutama sekali dengan Menteri Luar Lapid. Dan Lapid ni lebih kurang ekstrimnya, walaupun Lapid ni ke kiri, tapi dia lebih sama ekstrim dengan Bennett itu sendiri. Jadi dalam hal ini, bukan sangat Bennett memerlukan perjanjian Ibrahim ini, tetapi kedua-dua negara Emiriah dan juga Bahrain ini lebih memerlukan perjanjian ini supaya dapat diteruskan. Jadi dalam hal ini, kalau nak jawab soalan Haji tadi, saya tak nampak tiadanya Netanyahu ini, maka tiadanya Trumpnya juga bahawa perjanjian ini akan menjadi kendur ataupun lupus. Cuma pentadbiran Biden dikatakan agak tidak serasi dengan menggunakan Abraham Accord itu. Terutama sekali perkataan Abraham itu. Kerana ianya boleh dikatakan, boleh dijadikan senjata bagi mereka yang menentang perjanjian ini dan juga ia boleh menimbulkan sensitiviti agama dalam perkara ini. Biden faham perkara itu. Jadi dalam hal ini, kalau nak dikatakan bahawa perjanjian ini akan terkubur, saya rasa pasti tidak. Pertama, kerana Bennett tidak melihat itu satu masalah. Menteri luarnya juga melihat bukannya satu masalah besar. Dan juga Menteri Luar Amerika Syarikat, Anthony Blinken juga dikatakan amat bersetuju dengan untuk meraih negara-negara Arab supaya menjalin hubungan yang lebih normal dengan Israel. Saya ada pandangan yang kurang molek lah tentang Putra Salman. Kalau kata kalau host yang pertama yang dia tolak adalah UAE dan host yang kedua adalah Bahrain. Kemudian dia tolak host yang ketiga adalah Sudan dan host yang keempat adalah Algeria. Dalam pandangan doktor, sekarang ni akan Maghribi. Dalam pandangan doktor, kalau ikut sekarang ni yang menanti adalah Algeria dan juga Tunisia yang telah pun secara verbal kelihatannya akan menyertai perjanjian. Saya rasa kan apa terjadi pada OIC apabila ada blok satu, ada blok pro-Israel dalam OIC. Sedangkan OIC pada tahun 1955 pun telah menyatakan secara sebulat suara waktu tu, mahukan orang Yahudi keluar dan meninggalkan bumi Palestin dan bumi Palestin hendaklah dikembalikan kepada masyarakat Islam Palestin. Itu 1955. Tapi selepas ni apakah pecah dua tu? Nampak gayanya kerana blok yang satu tu dikuasai oleh negara-negara kaya minyak. Dan satu lagi blok kita ni, Malaysia, Indonesia dan Brunei yang kelihatan masih mau mengekalkan semangat lama OIC. Ya Haji, OIC itu sebelum perjanjian Ibrahim ni memang dah dikatakan
terbahagi kepada beberapa blok. Kalau pasal Israel ini memang ada 2-3 blok. Satu blok negara yang menyokong secara rasmi, satu blok yang menyokong tetapi secara tersirat di sebalik tabir, dan satu blok lagi yang langsung akan menolak apa jua berkaitan Israel. Dan apa akan jadi OIC, walaupun ramai mengatakan OIC itu tak boleh harap. Walaupun 57 negara Islam memang tak boleh diharap pun. Tapi OIC akan menjadi seperti ASEAN lah. Kalau nak kita ambil analogi yang lebih dekat. Berkenaan dengan isu Laut Cina Selatan umpamanya. Ada blok yang menyokong China, ada blok yang menyokong Amerika Syarikat, ada blok yang tak tahu dia duduk kat mana. Jadi sama juga dengan OIC. Ianya akan terbahagi. Maksudnya kalau nak menggunakan OIC untuk menekan Israel itu, maka dah tak boleh pakai dah. Dah lama memang tak boleh pakai dah. Tapi masalahnya bila terjalin secara rasmi, secara tersurat, maka akan lebih terserlah kepincangan OIC itu. Dan kita tahu bahawa OIC itu pengaruh Riyadh, Arab Saudi adalah begitu besar sekali. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara Arab lain. Tapi kalau nak dikatakan eloklah OIC itu tidak berperanan. Kerana kalau dia berperanan pun kita akan merasa kecewa. Kerana OIC itu akan terbelah. Ada yang OIC akan menyokong Israel. Tetapi itulah dikatakan bahawa mungkin kita di sebelah Malaysia ini akan merasa pelik kenapa negara Arab mahu normalisasikan hubungan mereka dengan Israel. Kerana bagi kita itu adalah satu pantang larang yang jijik sekali. Tapi kita kena memahami politik negara Arab itu kerana mereka melihat Iran itu adalah lebih bahaya. Kerana Iran itu mampu menggoncang rejim-rejim beberapa negara Arab. Dan kalau pemimpin... Ni ada selalu palatau-palatau ni yang selalu masuk dalam ni. Dia tak boleh faham kedudukan Iran dan kedudukan Israel. Ni tuan-tuan yang duk jadi palatau ni. Saya nak bagi Prof jelaskan malam ni. Doktor jelaskan. Ada orang dia punya tahap ilmu pengetahuan tu sampai level mana saya pun tak tahu sedang menganggap bahawa Iran dan Israel adalah sekutu dalam isu memusuhi orang Islam. Tolong Prof jelas bagi dia orang faham sikit. Saya menganggap bahawa ya Allah ya Rabbi, tak tahulah. Tapi ini bukan sedikit, ramai yang sedang berpegang kepada keadaan umat Islam sekarang ni rupanya kerana mereka membenci Syiah dan kerana mereka membenci Israel. Dia ambil jalan mudah, pukalkan Islam dan Israel adalah musuh kita yang nyata. Tapi dalam secara geopolitik minta Prof jelaskan sikitlah supaya mereka ni faham bahawa ketegangan di Asia Barat dan juga kedudukan Iran dan Israel dalam politik Asia Barat. Tak Haji, macam ni lah. Politik ataupun geopolitik negara Arab itu memang pening kepala. Kalaulah kita buat flowchart, carta alih, arrow tu, garis itu akan berkecamuk. Memang pening kepala. Tapi secara mudahlah saya ambil analogi kalau nak kaitkan dengan Israel, Iran dengan negara Arab itu adalah Israel menyokong Hamas. Dan Hamas banyak mendapat bantuan daripada Iran. Maksud saya Iran tadi. Bukan Iran menyokong Hamas. Iran menyokong Hamas. Dan negara-negara Arab melihat Hamas itu musuh mereka. Kenapa? Mempunyai pengaruh daripada Iran yang begitu besar. Sama juga Iran, Tehran menyokong Syria, Bashar pada ketika ini. Dan sebab itu kebanyakan negara Arab dan juga Amerika melihat itu adalah musuh mereka. Kerana bagi mereka, Iran itu mampu menggoncang dunia Arab. Jikalau berlakunya Arab Spring itu dapat meruntuhkan pemimpin beberapa negara Arab, maka kalau Iran itu tidak dikekang, maka Iran juga dikatakan mampu menjadi kuasa besar dan menghilangkan rejim-rejim pemimpin di negara Arab pada ketika ini. Dan kalau kita lihat geopolitiknya adalah khatar umpamanya. Sebab itu saya katakan amat sukar untuk menilai geopolitik Arab. Qatar dia mempunyai hubungan yang rapat dengan Iran berbandingkan dengan negara Arab yang lain. Sebab itu pada 2016 Qatar berbalah dengan Arab Saudi, berbalah dengan Kuwait. Salah satu sebabnya adalah hubungan rapat Qatar dengan Iran. Jadi ini yang dikatakan bahawa sama juga dengan apa yang berlaku di Yemen.
bila Arab Saudi menyerang Yemen, iaitu kumpulan militan Houthi itu banyak mendapat bantuan daripada Iran. Jadi kalau dilihat di sini, entiti Iran di Arab Saudi, geopolitik Arab Saudi itu adalah dikatakan amat penting sekali, ataupun geopolitik Arab itu sendiri. Kerana Pendeknya saya nak bagi tahu jelas. Untuk menangkis mengatakan bahawa Iran ini adalah sekutu Israel. Itu yang saya nak minta tu. Pasal ada orang dia berada dalam level mengatakan bahawa Iran itu sebenarnya sekutu Israel. Dan Prof jelas kalau saya sampai level tak boleh digest, saya suruh Prof lah jelaskan. Kerana ramai yang masih lagi beranggapan sedemikian. Sedaif itu. Ya, kerana kalau memang dia banyak teori-teori konspirasi. Sama juga yang mengatakan Hamas itu adalah jelmaan daripada Mossad Israel. Kerana Israel mahu menggunakan Hamas itu untuk meneruskan rancangan mereka. Kita tak tahu semua benda tu. Tapi dalam hal ini adalah Iran itu adalah musuh negara-negara Arab. Dan kalau bila Iran itu musuh negara Arab, kita tak boleh kaitkan bahawa Iran itu berbaik dengan Israel. Tidak. Sama juga mungkin pemikiran itu timbul kerana masalah Syiah dan juga Sunni itu sendiri. Dan ia mungkin dikatakan menutup pemikiran waras kita. Dan masalah Syiah dan Sunni ini juga digunakan oleh Amerika Syarikat umpamanya untuk dikatakan membahagikan negara-negara Islam. Sama juga wujudnya Hamas dan Fatah itu digunakan sebaik-baiknya oleh Israel untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi bila timbul persepsi bahawa Iran itu adalah sekutu Israel, maka kemungkinan ini adalah teori konspirasi yang mana susah kita nak buktikan sama ada benar ataupun tidak. Tapi satu perkara yang boleh saya nyatakan dengan jelas adalah Iran itu kenapa negara Arab begitu berbaik, tidak melihat masalah berbaik dengan Israel adalah kerana Iran. Dan kalau teori itu betul, maka tak boleh kita katakan bahawa Iran itu adalah sekutu Israel. Itu tak boleh sebab dia dah bercanggah dah. Tapi dalam hal ini, Israel amat takut dengan Iran. Sebab itu pembangunan nuklear Iran, seboleh-bolehnya Israel mahu menghapuskannya. Seboleh-bolehnya mereka mahu hapuskan. Sebab ini dikatakan bahawa Iran dengan Israel itu bagi saya sama ada di sebalik tabir ataupun di luar tabir, mereka bukan sekutu antara kedua-duanya. Baik, Doktor. Ada yang bertanya apa yang ditanya oleh, apa yang diminta oleh duta Israel di Singapura itu yang berkait rapat yang kata nak minta sokongan negara-negara Islam seperti Malaysia. Saya ulang, saya petik ini kata-kata duta Israel ke Singapura, iaitu Sagi Karni. Sagi Karni mengatakan bahawa selama ini apa yang diperkatakan oleh pemimpin Malaysia, Indonesia itu salah. Kerana sebenarnya mereka menurut duta Israel ke Singapura itu, mereka bukan bermusuh dengan rakyat Palestin. Tetapi kami sebenarnya bergaduh dengan Hamas. Itu yang pemimpin Malaysia tak faham. Sebab itu kita mengalu-alukanlah kalau ada pertemuan, kami nak terang bahawa kami ni tak bergaduh dengan orang Palestin ni. Kami hanya bergaduh dengan Hamas. Itulah yang cuba ideologi ataupun perkara yang cuba diserapkan kepada masyarakat kita. Ini kenyataan yang dibuat oleh duta Israel ke Singapura, iaitu Sagi Karni. Jadi mungkin dalam ruang ini doktor boleh jelaskan pada kita semua bahawa apa yang dikatakan itu betul atau tidak. Ini yang dia cuba nak tanam pada pemikiran kita, Dok. Ya, SK, kenapa dia cuba tanam strategi bahawa Hamas itu adalah musuh yang sebenar? Hamas itu adalah musuh Palestin yang sebenar adalah kenapa perjanjian Ibrahim ini berjaya, strategi itu digunakan, SK. Dan ini telah dinyatakan secara tersurat dalam satu artikel oleh salah seorang dikatakan pemangkin, iaitu duta Emiriah ke Amerika Syarikat, mengatakan bahawa dalam 2-3 hari lepas satu artikel mengatakan bahawa Hamas itu adalah menyebabkan
penyebab kenapa rakyat Palestin terseksa di Gaza. Dan dalam artikel itu juga, saya merasa sedih bila artikel itu ditulis oleh seorang pemimpin daripada negara Arab mengatakan bahawa ramai yang silap faham bahawa Gaza itu dijajah oleh Israel. Tapi sebenarnya dia tulis lagi, Gaza itu diperintah oleh Hamas. Itu menunjukkan bencinya setengah-setengah pemimpin Arab terhadap Hamas. Dan Hamas digunakan sebagai kambing hitam. Dan perjanjian Ibrahim itu, kenapa dia berjaya adalah, bukan dia berjaya, kenapa ianya diterima oleh pemimpin adalah untuk menjadikan Hamas itu adalah sebagai kambing hitam yang menyebabkan kenapa kesengsaraan rakyat Palestin sekarang. Dan strategi itu cuba diguna pakai di sebelah sini pula. Adakah itu yang dikatakan bagi kita yang begitu tersirat sekali. Mereka mengatakan mereka tak bermusuh dengan rakyat Palestin. Tapi tiap-tiap hari halau penduduk Palestin di Syekh Jarrah. Tiap-tiap hari cuba mengambil tanah di tebing barat. Dan mereka mengatakan bahawa mereka tidak bermusuh. Ini yang dikatakan bermuka-muka dua ni. Yang saya bimbang adalah bila duta besar itu cakap macam itu, dia bukan cakap saja. Mungkin dia cakap ada di belakangnya dilakukan sesuatu. Jadi ini yang paling bahaya sekali, yang tersiratnya. Iaitu akan berlaku pulas tangan. Bukan pulas tangan terhadap rakyat Malaysia, tapi pulas tangan terhadap pemimpin kita. Dan kita tahu bila mereka berada dekat dengan kita, secara logistiknya, secara fizikalnya adalah mereka begitu dekat sekali. Dan kalau nak katakan Mossad ini adalah dikatakan sebagai badan persikan yang paling hebat, lebih hebat daripada CIA. Kalaulah sistem pertahanan peluru berpandu Arrow Israel itu lebih baik daripada apa yang ada daripada Amerika Syarikat, saya tak heran badan persikan mereka adalah lebih hebat. Dan kalau nak dibandingkan dengan badan persikan Amerika Syarikat itu. Itu yang saya risau itu, bahawa bila dia dah berani cakap semacam itu, maksudnya dia nak mengaburi pemikiran rakyat Malaysia. Dan SK Haji, kita kena ingat bahawa keprihatinan rakyat Malaysia terhadap kesengsaraan rakyat Palestin itu bukan 100% tau. Yang kita lihat ni cuma mungkin yang beragama Islam, mungkin saya silap, harapnya saya silap. Tapi ini yang cuba dinormalisasikan sedikit demi sedikit, bahawa kita dengan Israel itu sebenarnya tak ada benda. Yang bermusuhnya adalah Hamas. Tapi Haji dan juga SK, apakah reaksi daripada kita di sini? Saya nampak tak ada reaksi pun. Jadi itu yang dikatakan amat menghairankan, sebab kenyataan duta besar itu adalah amat sensitif sekali. Dia mengguris. Kalau saya ikutkan, kalau saya ungkitkan pada tahun 80-an dulu, saya lewat 80-an, bila Presiden Israel melawat Singapura pada ketika itu, ada demonstrasi besar-besaran di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan saya ingat di Johor Bahru itu ada beberapa orang ahli politik, anak-anak muda yang dikatakan tidur di landasan kereta api yang berhampiran dengan Singapura, sempadan Singapura, kerana membantah lawatan pada ketika itu. Itu 20 tahun lepas. Tapi yang peliknya, baru 4 tahun lepas, Netanyahu, yang saya panggil King Bibi, melawat Singapura, tiada bantahan tau. Maksud tak tahulah kenapa tak ada bantahan. Adakah kita dah serasi dengan apa yang dilakukan oleh Singapura, dan baru 2-3 hari lepas kenyataan duta besar Israel itu dikatakan kalau sebulan 6 bulan lepas tidak mungkin akan dinyatakan, tapi dinyatakan. Jadi maksudnya sedikit demi sedikit mereka cuba dikatakan normalisasikan apa saja yang berkait dengan Israel. Ada 5-6 tahun lepas, seorang artis popular Malaysia yang dikatakan dianggapkan juga sebagai seorang keusahawan atau entrepreneur yang dikatakan agak berjaya, telah menyatakan bahawa beliau sanggup jual produk beliau itu sampai ke Israel. Pernah dinyatakan sedemikian rupa. Jadi ini kenapa artis itu berkata demikian adalah kerana tak cukup lengkap pengetahuan dia. Kemungkinan maksud beliau adalah untuk menjual produk itu ke rakyat Palestin di Gaza dan tebing barat. Kemungkinan. Tapi mungkin artis itu ingat
Israel, Tebing Barat, Gaza itu benda yang sama. Ya. Tapi hakikatnya adalah pada ketika ni Haji SK, apa saja yang berkait dengan Israel di Malaysia ini adalah pantang larang. Kita tak boleh menunjukkan simpati kepada rakyat ataupun Israel itu sendiri. Disama dengan Hollywood SK. Di Hollywood, pelakon-pelakon Hollywood ataupun penyanyi itu tidak boleh menunjukkan simpati mereka kepada Palestin. Memang tak boleh. Kalau mereka menunjukkan simpati, maknanya lepas tu tak ada kerja lah lepas tu. Ya. Dan Hollywood dikuasai oleh pelabur Yahudi. Ya. Saya pernah cerita ni dalam garasi, saya ceritakan sekali lagi. 2016 bila berlaku peperangan antara Hamas di Gaza dengan Israel. Selena Gomez dan Rihanna, dia tweet bahawa mereka bersimpati terhadap kesengsaraan rakyat Palestin. Itu aja dia tweet. Lepas tu, keluar ugutan bahawa lepas ni tak ada kerja lagi kat mereka di Hollywood. Sehingga memaksa mereka memadamkan tweet itu. Jadi itu yang kita mahu kekalkan di Malaysia, bahawa apa saja berkenaan dengan Israel itu adalah pantang larang. Kerana bagi kita, bagi saya sekurang-kurangnya, melihat Israel itu adalah negara paria. Negara yang tidak boleh dikatakan diberi penghormatan. Jadi dalam hal ini, dikatakan macam malam ini, topik ini agak berat. Memang kata Haji, jadi susahlah nak lawan malam semalam kan. Dari segi view ya memang tak dapat lah. Tapi topik berat ini cuba dikatakan memberi sedikit ruang pengetahuan di sebaliknya apa yang sedang berlaku di sebelah sana. Dr. Azmi, ini ada, kita ambil satu soalan daripada pembaca kita. Memang berat ni, saya nak cakap pun berat. Tapi ialah untuk demi nak dapat jawapan daripada doktor, saya petik satu statement. Prime Minister of Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin support for a two-state solution to end hostilities between Israel and Palestine. Two-state solution yang disokong oleh Malaysia. Adakah ini sebenarnya telah menunjukkan bahawa Malaysia sebenarnya menyokong kedaulatan Israel? Ini soalan. Boleh doktor jawab? Ya, saya dah agak dah soalan tu. Memang itu adalah pegangan rasmi kerajaan Malaysia daripada dulu. Bukan Tan Sri Muhyiddin saja, daripada dulu lagi sampai sekarang itu adalah dasar luar Malaysia terhadap kemelut di Palestin. Dia ada dua penyelesaian, sama ada penyelesaian dua negara ataupun penyelesaian satu negara. Kalau ikut Bennett, dia nak penyelesaian satu negara, iaitu Israel adalah segala-galanya dan menjadikan Israel itu adalah negara Yahudi. Walaupun dalam Israel itu ada penduduk Arab, ada penduduk Palestin iaitu di Gaza dan Tebing Barat, tapi oleh kerana mereka bukan Yahudi, mereka tidak akan mendapat hak yang sama, iaitu Palestin akan menjadi second class citizen. Itu versi penyelesaian satu negara orang seperti Bennett. Hamas pun dia nak penyelesaian satu negara. Walaupun sekarang dia kata penyelesaian dua negara okey, tapi dia nak juga penyelesaian satu negara, tapi versi yang berlainan, iaitu versi di mana Palestin akan menjadi asal seperti tahun sebelum 1947, iaitu Palestin sahaja. Dan kalau ikutkan komposisi komposisi penduduk, Palestin adalah majoritinya. Kalau Palestin itu adalah negara demokrasi. Itu versi Hamas. Tapi penyelesaian satu negara itu adalah penyelesaian, kalau saya nak katakan satu peribahasa lah, apa yang kita kendong itu, ataupun kalau kita dengar guruh di langit, air di tempayan kita curahkan. Akhirnya kedua-dua kita tak dapat. Betul. Kita kena pragmatik. Kena pragmatik dalam hal ini. Dan bagi saya pragmatiknya adalah penyelesaian dua negara. Dan tak semestinya kita iktiraf Israel. Dan penyelesaian dua negara ini datang dengan 3 syarat. Pertama, sempadan sebelum perang 67. Kedua, rakyat Palestin yang menjadi pelarian di Jordan, di Mesir itu dibenarkan pulang ke tanah air mereka, iaitu Israel sekarang ini, yang mereka kena halau 1947, Sabra dan Shatila itu.
Dan juga yang ketiga adalah Batu Maqdis menjadi ibu kota Palestin yang merdeka. Itu adalah syarat Malaysia dan syarat kebanyakan negara lain dan syarat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu juga. Kenapa penyelesaian dua negara ini adalah penyelesaian yang terbaik. Dan bagi saya, kita kena pragmatik dalam hal ini. Ya, faham. Kalau Setuju. kita pergi ke penyelesaian satu negara, akhirnya satu benda tak dapat. Betul. Palestin hilang negara dia, mereka hilang hak dia sebab di belakang Israel sekarang ada Amerika. Kalau kita dapat pulas tangan Amerika lah SK, mungkin penyelesaian satu negara versi Hamas itu boleh dilaksanakan. Tapi sekarang pragmatiknya memang tak boleh dilakukan. Okey, Ril. Okey. Ada mungkin satu soalan terakhir daripada Tuan Haji Zainal untuk Dr. Azmi? Saya cuma nak bagi, saya ada bincang dengan doktor sebelum live tadi lah, bahawa kesedaran orang Islam terhadap masyarakat Palestin adalah kebanyakan kesedaran empati je. Iaitu setiap kali Palestin dibunuh, baru isunya naik. Kesedaran geopolitik, kesedaran tentang keadaan sebenarnya agak kurang. Kerana kita pun banyak NGO kita pun fokus pada misi bantuan. Kita tak banyak NGO yang sentiasa update kita. Dan media kita adalah media yang menggunakan laporan yang datang daripada media asing. So, saya ingat dah kita kerap lah, kalau Dr. Free tu, kita nak kerap lah stream Palestin ni. Kurang-kurangnya kita boleh buat tiap bulan, kalaupun tak tiap minggu. Sebab saya fikir kena ada satu saluran kita yang upgrade knowledge orang kita. So, bila berlaku isu Palestin, taklah waktu Palestin tengah bunuh tu baru dia tak tahu benderanya, Yahudi ni apa, Ortodoknya apa, Israelnya apa, Tebing Barat tu apa, Gaza tu apa, Baitul Maqdis Timur tu apa pentingnya. Prof, berdasarkan pengalaman Prof, ini soalan terakhir lah daripada saya. Berdasarkan pengalaman Prof, adakah betul banyak orang kata masalah Palestin ni tak mungkin selesai hingga hari kiamat? So tak payahlah susah-susah, kan? Palestin ni buat macam mana pun, dia nak lawan Israel yang belakangnya Amerika Syarikat. So tak payah sibuk, tak payah apa, just duduk tengoklah apa nak jadi. Kita pun setakat boleh bercakap lah tu state solution lah, apa, cakap tu je lah. Tapi dah sejarah membuktikan daripada tahun 40-an dulu sehingga sekarang, nothing much kita boleh buat dengan isu Palestin. So, kalau saya sebagai orang biasa, adakah saya disebabkan orang duk kata begitu, so kita pun okeylah, tak payah buat apa lah. Saya nak tanya pandangan doktor. Okey, saya kaitkan dengan apa yang Haji cakap tadi, bahawa kita perlu lebih banyak lagi diskusi tentang topik-topik berat. Kerana seperti Haji cakap tadi, bahawa empati ataupun keprihatinan rakyat kita terhadap isu ini dikatakan hanya bermusim. Bila ada isu saja, barulah timbul dikatakan minatnya. Dalam hal ini, okey, rakyat Marhan pun dikatakan boleh dipersalahkan, tapi saya ambil contoh 3 minggu lepas lagi lah. Okey, yang pesawat Israel yang dapat lalu kebenaran Malaysia tu. Ketika kebenaran itu diberi, Israel dengan Gaza tengah berperang tu pada 20 Jun. Tengah berperang tu. Jadi bercakap pasal empati lah. Kalau Haji cakap empati tadi, itu keprihatinan. Seharusnya kalau pihak berkuasa kita empati dengan apa yang berlaku di Gaza pada ketika itu, sudah pasti kebenaran tidak akan diberi. Saya sudah pasti tak akan diberi. Ya. Kenapa kebenaran diberi? Memanglah mengikut ICAO kena beri. Sebab mereka nak lalu je. Tapi kalau saya ambil contoh balik 2019 ketika Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pada itu, dia nak pergi ke Pakistan jumpa Imran Khan. Pada ketika itu India dengan Pakistan tengah berbalah. Apa yang dilakukan oleh India adalah dia tak benarkan pesawat Dr. Mahathir lalu di kawasan ruang udara dia. Kena pusing jauh ke Oman, baru pergi ke Islamabad. Ya, betul. Itu adalah sensitivity kerana lawatan tu Dr. Mahathir itu dianggap menyokong Pakistan. Sama juga dengan kita dengan pesawat Israel ni, sepatutnya SK tak diberi kebenaran itu. Jadi ini yang dikatakan bahawa kita boleh lakukan sebenarnya SK. Kalaulah Malaysia mengatakan tak boleh lalu kerana kita menentang sikap Israel yang menyerang Gaza pada ketika ini, itu adalah
paling kecil yang boleh kita lakukan. Dan sebenarnya kita boleh lakukan. Dan manifestasinya kenapa pengaruh kita dikatakan bukannya kecil besar adalah kenyataan Duta Besar Israel itu. Kalau beliau melihat negara kita tidak berperanan, dia takkan keluar kenyataan itu. Buat apa dia buang masa nak pujuk Malaysia? Tapi bagi saya tu, ya kita boleh bercakap, tapi sekurang-kurangnya bila kita bercakap, rakyat faham apa yang sebenarnya berlaku di sana. Dan memang betul lah, sebelum ini Amerika berada di belakang Israel. Jadi kita bising macam mana pun memang tak menjadi. Tapi bagi saya, SK mungkin pernah mendengar progresif dalam Demokrat. Itu yang paling kuat, The Squad. Iaitu ahli Kongres wanita daripada Demokrat. Iaitu Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar dan Priscilla Presley. Mereka adalah walaupun daripada Demokrat, mereka akan mengkritik Presiden Biden daripada Demokrat juga. Dan berlaku juga bila Gaza diserang oleh Israel dan Amerika Syarikat memberi bantuan 700 juta kepada Israel, keempat-empat ahli Kongres mereka ini mengherdik Presiden mereka. Jadi benda itu boleh berlaku. Kalau ahli Kongres Amerika dikatakan boleh mengherdik Presiden mereka, iaitu mengherdik Israel, yang besar kemungkinan empat-empat lepas ni tak akan dilantik semula lepas ni, kita rakyat marhen di Malaysia ni sekurang-kurangnya dikatakan ambil perhatian lah. Jadi bagi saya, kita boleh lakukan walaupun kita rakyat marhen. Sekurang-kurangnya lah kita mengambil tahu dan tahu apa yang sebenarnya berlaku di sebelah sana. Baik, begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Begitu padat, kemas, teratur kata-katanya, susunan ayatnya. Itulah Dr. Azmi Hassan. Tanyalah macam mana pun dia jawab macam ada skrip aja kat depan tu. Itu kelebihan manusia ataupun insan bernama Dr. Azmi Hassan. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami.